So. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Tsamin, muka surat 65 baris 13 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala, maka adalah karamah dan irhas dan mu'jizat itu pekerjaan yang mencarikan adat jika tiada mendakwa akan Nabi lagi Rasul. Ini semua perkara-perkara yang mencari adat. Kita dah bahas berkaitan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan para nabi yang baki daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk perkara yang berkaitan mencari adat yang lain daripada mukjizat. Maka dia kata, maka adalah karamah. Itu satu perkara yang mencari adat. Dan irhas, satu perkara mencari adat juga. Dan mukjizat itu pekerjaan yang mencarikan adat. Pekerjaan yang mencarikan adat. Pekerjaan sini perkara lah. Dia terjemah bahasa Arab, amrun khariqun lil adat, satu perkara yang mencari akan adat. Jadi amrun ni bahasa dulu dia panggil pekerjaan. Jadi kalau terjemah sekarang ni, kalau pekerjaan dia tak faham, dia ingat pekerjaan kerja tu. Bukan. Pekerjaan situ maksudnya ialah perkara. Jadi perkara-perkara yang mencarikan adat. Nokta itu, jika tiada mendakwa akan Nabi lagi Rasul, dan tiada pula nyata itu dahulu daripada dakwa Rasul, maka dinamakan benda yang mencari adat tu karamah. Nokta. Jadi dia pun murat satu-satu lah. Dia kata tadi karamah, irhas, mukjizat, benda yang luar biasa. Kemudian karamah ni kita panggil bila seseorang bila seseorang tadi tidak mendakwa dia itu sebagai Nabi, dan tidak mendakwa diri dia itu sebagai Rasul, dan tidak nyata pula benda tersebut sebelum daripada dakwa Rasul. Sebab dia tidak ada kaitan dengan Rasul dan kenabian. Dan terjadi, maka tu dia panggil karamah. Dia berlaku pada orang soleh sahaja. Jadi berlaku perkara luar biasa kepada orang saleh, tidak mendakwa diri dia Nabi, tidak mendakwa dirinya Rasul, tidak berlaku sebelum jadi Nabi, sebab dia memang bukan Nabi.
maka dia panggil karamah. Jadi karamah sekali dia akan bagi tahu contoh-contoh karamah. Jadi kalau orang tu orang soleh, ada benda yang luar biasa, tidak mendakwa sebagai nabi, tidak mendakwa sebagai rasul, maka dipanggil sebagai karamah. Dan jika nyata pada yang mendakwa rasul, kalau nyata benda yang mencari adat itu pada orang yang mendakwa dia tu rasul, maka dinamakan mukjizat. Mukjizat. Dia menyatakan dia rasul. Ana Rasulullah, aku ini Rasul Allah. Ini Rasulullah ni, semua rasul-rasul dia panggil Rasulullah lah tu. Cuma bila kita nisbah Rasulullah sahaja tanpa sebut nama, maka ditujukan kepada Nabi SAW secara khusus. Jadi kalau Rasulullah yang selain Nabi SAW nak sebut dia Rasulullah, kena sebut nama. Tapi kalau Nabi SAW bila sebut Rasulullah tidak perlu kepada nama. Faham tak kata? Itu Nabi SAW. Itu kaedah dia. Kemudian kata musannif rahimahullah, jadi orang yang mendakwa dia itu rasul, dapat perkara yang mencari adat, maka dia dipanggil sebagai mukjizat. Mukjizat itu berlaku selepas lantikan rasul. Bila dah dilantik rasul oleh Allah Ta'ala dengan melalui malaikat Jibril, kemudian berlaku selepasnya perkara-perkara yang luar biasa, maka itu dia panggil sebagai mukjizat. Mukjizat Nabi SAW kita sudah bahas panjang lebar dalam kitab Ad-Durrul Thaminah itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika nyata pada orang yang tiada mendakwa rasul, tetapi dahulu, yakni sebelum daripada jadi rasul, dia tak dakwa lagi lah sebab dia tak tahu dia rasul, tapi dia bakal menjadi rasul. Tiba-tiba sebelum jadi rasul tubik perkara-perkara yang mencari adat yang luar biasa, maka dinamakan irhas. Dinamakan istilahnya irhas. Ini bulan Maulid. Itulah perkara-perkara yang berkaitan dengan mencari adat. Ini tiga benda yang besar. Tiga benda ni berlaku pada orang soleh belakang. Itu dari sudut persamaan dia. Tapi bezanya ialah kalau mukjizat itu selepas dakwah menjadi rasul, kalau irhas itu sebelum dakwah menjadi rasul, kalau mukjizat itu berlaku pada orang soleh yang bukan nabi, bukan rasul. Itu beza dia. Jadi jangan terbalik pula. Nabi SAW ada karamah, sudah karamah ada. Nabi SAW ada mukjizat dan ada irhas yang berlaku sebelum jadi rasul. Contoh dia bagi, seperti nyata pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, yakni sebelum daripada pesuruh, yakni sebelum jadi rasul, dipayungkan oleh awan apabila berjalan di tengah panas. Jadi sebelum Nabi SAW menjadi rasul, ketika dia berdagang, merantau, dia bawa dagangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sebelum dia kahwin dengan dia tu. Dia berdagang. Kerja Nabi SAW dagang. Kerja Nabi banyak, kepala kambing, kerja dia, dagang pun kerja dia juga. Jadi bila dagang ni, maka dia kena keluar, dia kena pergi ke luar negeri, di Syam dan sebagainya. Jadi tengah-tengah perjalanan tu, Nabi SAW tidak kena panah. Paling terik tu tengah hari tu, dia tak kena. Sebab apa? Sebab awan ikut dia. Kalau ke kanan lah awan tu, kalau ke kiri lah kawan awan tu. Jadi seorang pendeta Abu Hairah melihat itu tanda-tanda dia tu bakal menjadi rasul. Abu Hairah ni orang yang memegang kitab Allah Ta'ala yang sungguh, Taurat Injil, bukan yang menyelewengnya, yang asli. Dan dia meninggal dunia sebelum sempat bertemu pada zaman Nabi jadi rasul. Pada zaman Nabi SAW jadi rasul, meninggal. Dia bagi ahli fatrah, kawan tu masuk syurga. Jadi dia dapat kesan kawan ni akan jadi seorang rasul dan akan dimusuhi oleh puak-puak dia sendiri di Mekah nanti. Itu yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu pada Quran yang tidak menyeleweng. Itu tanda yang pertama, dia tu mendapat perkara yang pelik.
luar biasa. Awan boleh melindungi dia daripada hujan, daripada panah, dan dia berlaku sebelum jadi Rasul, maka dipanggil sebagai irhas. Dan memberi salam kayu batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beri salam sebelum jadi Rasul. Beri salam dah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ataupun sebut nama tu, ya Muhammad. Ini benda luar biasa tak? Benda luar biasa tak? Balik-balik tiba-tiba butuh bagi salam. Bukan kita yang balik, kita lagi tak jadi balik. Balik dengan Grab. Sebab apa terkejut? Macam mana waktu dia cakap? Mana pun ada karamah ni. Kalau berlaku pada kita benda luar biasa dan kita ni orang soleh, maka dia tu karamah lah. Kalau kita ni orang fasik, dia panggil istidraj pula. Lain pula dia. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan lainnya, dan dibelah perut Nabi, tiada sakit. Belah perut ni, belah dada pula. Peristiwa dibasuhkan hati Nabi SAW dengan air Zam-Zam sebanyak beberapa kali. Jadi Nabi SAW tak sakit pun. Malaikat Jibril alaihi salam bedah perut ataupun dia panggil dada Nabi SAW tu, basuh hati dia dengan air Zam-Zam, dengan air yang suci, diletakkan sifat-sifat yang mahmudah. Maka Nabi SAW dibelah perut dia dalam keadaan tidak sakit. Ia berlaku sebelum jadi Rasul. Dia berlaku sebelum jadi Rasul, maka dipanggil irhas. Dan segala binatang di padang mengucup akan kaki Nabi SAW. Di padang ni mana di tanah luas. Kalau bahasa Arab dia panggil sahra, padang jarak. Apa dia? Padang jarak, padang teruku. Itu saya kosong, padang pasir. Situ padang, mana sahra, ataupun bahasa sekarang Sahara. Maka tu ada binatang-binatang di tempat tersebut membujuk, mencium kaki Nabi SAW sebelum dia jadi Rasul. Tu dia panggil sebagai irhas. Dan lainnya macam-macam lagi lah. Perkara-perkara yang luar biasa berlaku sebelum dia menjadi Rasul, dan dia bakal menjadi Rasul, dia panggil irhas. Itu saja. Maka adalah karamah itu pekerjaan, yakni perkara yang mencarikan adat. Benda luar biasa juga yang nyata pada tangan hambanya. Adalah karamah itu pekerjaan, yakni perkara yang mencarikan adat, perkara luar biasa yang nyata pada tangan hambanya, hamba Allah yang salih. Tangan sini makna diri dia lah. Dia panggil tak kaedah balaghah sini min itlaqi juz'i wa iradatil kulli. Sebut sebahagian, nak semua. Tak nampak mata hidung mama. Mata hidung bukan nak jumpa mata hidung, nak jumpa dia. Tapi sebut sebahagian anggota, nak jumpa satu anggota tu. Bukan nak jumpa hidung dia. Itu bahasa dia. Jadi perkara luar biasa berlaku selepas pada orang soleh, maka dia panggil karamah. Tak cukup setakat tu, maka dia sambung melazimkan bagi mengikut syariat. Orang soleh ni pula senantiasa mematuhi aturan Allah Ta'ala, meninggalkan segala larangannya dari sudut hukum bekong. Ini bukan bermakna kalau kawan ni ada karamah dia tak semayang dah. Itu bukan karamah. Kalau dia itu ada perkara luar biasa berlaku dalam keadaan dia tak puasa Ramadan, itu bukan karamah. Itu dia panggil istidraj. Ataupun dia kufur kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba ada perkara luar biasa yang berlaku, maka dia panggil orang itu bukannya dapat karamah, tapi istidraj. Satu, kedua, kemudian lagi pula dia tu dengan serta dengan sah i'tiqad. Akidah dia mesti betul. Nak jadi wali ni akidah mesti betul. Akidah malah ngaji nak betul kan. Itu nak jadi wali. Wali ni bukan banyak zikir saja, bukan banyak semayang, banyak mengaji Quran, zikir apa semua, bukan. Tapi i'tiqad dia sah. Macam mana dia tahu i'tiqad dia sah? Dia belajar lah. Dia belajar tahu, selama ni i'tiqad aku sah, alhamdulillah. Yang tidak sah dia betul balik. Dia macam betul semayang, ngaji kitab mereka, Munyatul Musalli, Wishahul Afrah,
Hidayatus Sibyah. Tengok ada budak tak kena orang sembahyang, dia betul kan? Kalau budak yang dia salah atau silap itu menyebabkan dia perlu qada semula, dia qada semula. Sebab tempat dia itu agak mustahil untuk diampunkan syarak dari sudut kejahilan dia. Kerana ramai orang belajar, dia tak pergi, dia tak pergi dengar siapa-siapa. Maka lepas pada tu dia baru tahu kata ada sembahyang yang tidak sah, tak cukup syarat dan sebagainya, dia qada semula. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, sah i'tiqad dia, mesti dia itu sah i'tiqad dia dengan ketiadaan mendakwa akan risalah. Dia dapat benda tu dalam keadaan tidak dakwa dia sebagai rasul. Kalau dakwa dia sebagai rasul tanpa sama sekali, nampak sangat tu bukan karamah. Dia tunjuk benda luar biasa depan kita. Dia orang soleh contohnya, dia ikut dah syariat, dia akidah betul dah, silap sikitnya dia pergi mengaku kata ini aku ni rasul, jadi kafir lah. Budak etikot tu etikot dia jadi nabi rasul, jadi kafir lah budak situ tu. Jadi itu bukannya karamah, walaupun benda luar biasa berlaku pada dia. Kalau benda luar biasa semata-mata berlaku, perkara luar biasa dipanggil sebagai karamah, Dajjal ada karamah. Jadi Dajjal nanti akhir zaman macam-macam benda pelik berlaku. Dia dapat menurunkan hujan, dia dapat dia dapat mengemaraukan satu tempat, dia dapat memberikan makanan, dia dapat menghidupkan orang. Jadi zahirnya nampak macam dia berkuasa. Allah Ta'ala izinkan, tapi itu istidraj, bukannya karamah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, maka adalah karamah awliya itu wali-wali amat banyak karamah ni. Ulama Arab pun banyak, ulama Tanah Jawi kita pun banyak. Antara karamah yang kita boleh nampak, antara yang lagi diceritakan, dia cerita karamah ni berlambak. Dia buat satu kitab pun ada, satu kitab khas karamah para awliya. Karamah para awliya itu diceritakan supaya kita bertambah yakin benarnya karamah itu berlaku. Bukan suruh nak jadi keramat belaka. Ini baca kitab karamah awliya, dia pun nak jadi wali juga. Nak jadi wali malah ngaji, jadi wali-wali. Nak jadi wali itu rajin ngaji, etika betul, akidah betul, fiqh betul, semua betul belaka. Barulah esok-esok ni Allah Ta'ala beri jadi wali kalau ada. Sebab wali ni boleh jadi usaha, bukan rasul. Rasul tak ada usaha, dia bukannya usaha, dia kurniaan Allah Ta'ala. Wali boleh usaha dan dikurniakan Allah Ta'ala, jadilah wali. Jadi banyak benda karamah yang berlaku, dia kata setengah daripada karamah tu berjalan pada hawa tu udara. Jalan di udara. Ni bukan cerita transformer ni. Boleh ke orang manusia jalan atas udara? Boleh. Allah Ta'ala nak buat boleh. Tu karamah tu kenali melambak orang cerita. Dia karamah tu kenali antaranya ya apa? Iaitu diri kolor tu dia macam padam api. Dia macam tuang-tuang air, macam seolah padam api. Orang tanya dia buat apa buat itu? Dia kata sekarang ni kat Mekah ni tempat tertentu tu ada terbakar. Tu aku padam, aku tolong padam api ke sana. Tapi dia ada kat Kelantan. Orang tanya, orang sana betul tak ada api yang terbakar ni? Api yang terbakar ni terpadam ni dengan sebab untuk kenali buat ni ada pernah terpadam api tu. Ada terpadam api tu tanpa disiram oleh air kat sana. Siapa yang siram? Untuk kenali kat Kelantan. Boleh berlaku? Boleh berlaku. Sayyidi Ahmad Al-Badawi rahimahullah ta'ala, dia meninggal dunia, lepas tu hidup semula, mandi sendiri, mati balik. Dia mati dah, Allah Ta'ala hidup balik, dia mandi mayat sendiri, mati balik. Itu dicerita dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kitab besar mereka. Setiap hari ini hari Isnin tadi tu lah, baca kitab Hasyiah Al-Bajuri dekat Masjid Izzah. Ustaz Khairat dah baca. Kitab tu disebut Nampak Jenazah. Sayyidi Ahmad Al-Badawi antara karamah dia ialah
Dia tu mandi jenazah sendiri, bukan mandi dengan sebab orang. Mati dah, lepas tu hidup balik, mandi sendiri, mati balik. Ini banyaklah karomah-karomah ni. Antaranya tadi ialah terbang atas, bukan terbang, jalan atas angin, jalan atas udara, dan berjalan di atas air. Tak pelik, itik berjalan atas air. Cakap kita tak boleh. Sebab kalau itik tu tak nampak pelik, memang patut dia boleh jalan atas air. Kita kalau jalan atas air nampak pelik. Jadi bila nampak pelik, kita cukup syarat soalan dia tu cukup syariat semua dia buat, akidah dia sah, dia tidak dakwa Rasul, betul dia tu karamah. Jalan atas air. Kemudian dan dilipatkan bumi di masyrik ke maghrib. Di maghrib, masyrik ni timur, ke maghrib barat. Makna dia jalan tu boleh cepat sampai. Wali juga jalan cepat sampai. Imam Al-Haramain, ya kan, diceritakan juga Tok Kenali, sama juga Tok Kenali lagi. Tok Kenali rahimahullah ta'ala, Tok Kenali rahimahullah ta'ala boleh pergi Mekah waktu di Kelantan, boleh pergi Mekah tanpa naik perahu. Orang tanya gimana pergi Mekah ni? Di Mekah ni balik Kelantan. Kalau kita dengar tu ngeragu kawan ni cerita apa ni, kalau zaman FB sekarang hidup repek bodoh. Zaman sekarang zaman yang orang panggil seolah-olah macam tak terima karomah wali. Zaman sekarang lah, kalau tengok FB ke apa, dakwa apa, ada benda pelik sikit ya. Tengok ngaruk apa, ngaruk dari mana. Sedangkan i'tiqad kata karamah itu sabit pada para wali, itu akidah wajib i'tiqad. Wajib berkeyakinan sabitnya karamah pada wali. Jadi tidak ada masalah, tidak heran. Benda-benda dalam keadaan ada orang nampak satu orang di dua ada orang nampak orang yang sama di dua tempat yang berbeza. Kalau di dua tempat yang berbeza tu, itu Allah Ta'ala jelmakan. Allah Ta'ala jelmakan nombor dua tempat lain, di sini hak asal. Ada juga. Ini macam-macam karamatul awliya. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dinukilkan oleh Imam Asy-Sya'rani rahimahullah dalam Tanbihul Mughtarrin. Nama kitab pun Tanbihul Mughtarrin, peringatan kepada orang-orang yang tertipu. Dia kata apa? Dia kata para wali, siapa-siapa yang mengaku dia tu wali, dia terbang atas air, dia terbang atas langit, dia berjalan atas air, tapi tidak mengikut Al-Quran was sunnah, dia tu bukan di kalangan kami. Kalangan siapa? Kalangan sufi lah. Jadi dia tu kalau tak semayang, tak puasa, fatwa pelik-pelik, tiba-tiba ada benda pelik, tu bukan karamah. Tu cara dia. Jadi kalau tak kisahlah, kalau dia ni bukan orang soleh, tiba-tiba ada benda pelik berlaku. Tak nak pelik apa. Sebab tu dia panggil sebagai istidraj, ataupun dia sebut sebagai ihanah. Ihanah ni lagi sikit lah pada istidraj. Ihanah ni nak menghinakan dia lagi. Benda pelik berlaku untuk menghinakan dia lagi. Kalau istidraj, benda tu berlaku untuk menjauhkan dia daripada Allah Ta'ala lagi. Jadi lipat bumi. Jadi dipanggil dilipatkan bumi di masyrik ke maghrib. Kejap sampai. Tapi kalau benda ni berlaku pada Nabi, jadi mukjizat Isra Mi'raj. Berlaku satu malam, itu mukjizat. Dia tak panggil karamah lah. Tapi kalau kita ni, contoh kita pernah terganggu pergi ke Palestin, lepas tu esok balik boleh. Karamah tu. Orang nak percaya ke dia, aku tak tahu lah. Tetapi kita kalau berlaku itu, karamah tu. Semalam saya pergi Palestin, aku balik dari pagi. Sudah. Dua dakwa boleh biar habis cerita. Kemudian kata Musallih rahimahullah ta'ala, dengan 2-3 langkah. 2-3 langkah sampai dah. Daripada Malaysia ke London, 2-3 langkah, cak-cak sampai dah London. Belik. Karamah. Tak ada pun apa. Memang tak ada lah benda biasa. Kalau benda biasa tak panggil karamah dah.
Tak payah dah kapal terbang ni, duit pun tak payah dah. Habis bazir dapat 8,000 pergi umrah, ambil 2-3 langkah sampai Mekah dah. Nah, saya sembahyang maghrib tadi Mekah. Oh senang. Mana 2-3 langkah sampai. Tak payah bayar 8-10 ribu pun duit. Patah balik main isyak Surah Jati. Esok subuh Mekah balik. Zuhur Madinah pula. Oh senang tu. Itu perkara yang luar biasa. Lepas tu, dan digulungkan dunia yang hadir ini jadi jauh, dan akhirat yang lagi akan datang jadi hadir dekat. Benda akhirat lama lagi nak jumpa, tiba-tiba nampak dah kat dunia. Siapa yang berlaku pada siapa? Berlaku pada orang soleh. Karamah tu dia nampak dah surga sekarang. Dia nampak dah neraka lagu mana, surga lagu mana sekarang ni. Maka tu dia panggil karamah. Sebab benda tu akan datang tiba-tiba nampak dah sekarang. Allah Ta'ala perlihatkan. Benda dunia hak dekat sekarang ni jadi jauh. Benda akhirat hak jauh jadi dekat. Dia nampak dah sirat lagu mana, mizan lagu mana, pahala syurga lagu mana, dosa macam mana. Allah Ta'ala zahirkan ketika dia hidup di dunia. Tu dia panggil karamah. Itu semulia-mulia karamah lah bagi dia sebut. Kemudian dia kata jadi hadir, maka dilihatnya seorang akhirat hadir di dalam dunia, iaitu ada waktu di dunia lagi. Maka nyata lihatnya seorang aras, dia dapat lihat aras ni benda ghaibiyah, sebab kita tak dapat sampai walaupun dia sekarang berada di dunia ni. Dia termasuk perkara ghaibiyah, benda tak disampai. Bila macam angkasa negara pun tak disampai arah tu. Langit tamu pun sampai dah. Langit tamu boleh nak sampai, kena sampai 500 tahun. Jadi duduk pecu roket tu 500 tahun sampai langit tamu. Arah tu atas pada langit 7. Tak ada sampai mati dulu dalam kapal angkasa tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia aras dan kursi dan lauh tu papan yang ditulis semua takdir, dan qalam yang menulis segala benda yang berlaku, yang akan berlaku di dunia ni sampai ke akhirat nanti, dan syurga nampak dah, dan neraka dan sebagainya. Nokta. Maka inilah karamah terlebih besar, terlebih bernilai, terlebih agung, terlebih hebat. Karamah hak jalan atas air pun kalau, karamah terbang atas langit pun kalau juga. Sebab dia dapat melihat akhirat sekarang. Dia dapat melihat akhirat, Allah Ta'ala zahirkan di mata penglihatan hati dia. Dia dapat lihat benda yang akan datang lihat. Itu dia panggil karamah yang besar, karamah yang lebih diutamakan berbanding jalan atas air, berbanding terbang atas langit, atas udara. Kemudian dia kata, dan wajib kita i'tiqadkan pula segala a'immah ni para imam yang mujtahidi, yang sampai ke peringkat mustahid. Mustahid sini mustahid mutlak. Mustahid ni ada berbagai peringkat lah. Mustahid mutlak contoh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mujtahid mutlak, atas sekali. Bawah Nabi mujtahid mutlak. Atas Nabi, atas mujtahid mutlak Nabi, bawah Nabi mujtahid mutlak. Bawah mujtahid mutlak dia panggil ashabul wujuh. Ashabul wujuh ni orang-orang yang mengistinbatkan hukum. Sebelum tu mujtahid mutlak ni orang yang mengistinbatkan hukum daripada Al-Quran dan hadis secara langsung, direct. Baca hadis faham dah 70 hukum. Baca hadis faham dah 100 hukum 50. Itu mujtahid mutlak. Bawah dia panggil ashabul wujuh. Bila mujtahid mutlak ni faham Quran hadis direct, maka dia tulis kaedah mazhab. Maka ashabul wujuh inilah yang sambung warisan dia hanya boleh sampai tahap mengistinbat hukum-hukum syarak berdasarkan kaedah yang dikeluarkan oleh ulama mujtahid mutlak. Itu dia. Dia tak lagi atas lagi. Contoh ashabul wujuh banyaklah. Antara ni Imam Rabi', anak murid Imam Syafi'i itu ashabul wujuh.
Imam Rabi' lah, Imam Muzani dan sebagainya. Lepas tu bawah ashabul wujuh dia panggil mujtahid mazhab. Baik, mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab ni pula dia mengeluarkan hukum-hukum dengan mentarjihkan pandangan-pandangan ashabul wujuh tadi. Dia tak dapat sampai ke tahap ashabul wujuh, dia tak dapat sampai ke tahap mujtahid mutlaq. Dia hanya mujtahid mazhab. Dia hanya dapat mengeluarkan hukum berdasarkan tarjih yang dibuat daripada pelbagai pandangan ashabul wujuh tadi. Itu contohnya Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Itu mujtahid mazhab. Dia tak dapat sampai ke ashabul wujuh, dia tak dapat sampai kepada mujtahid mutlaq. Di bawah lagi. Lepas tu bawah lagi, ada orang lagi bawah lagi, dia panggil mujtahid awam. Mujtahid awam. Dia pula mengeluarkan hukum dengan mentarjihkan apa yang disebut oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Itulah yang antaranya Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, Syekh Khatib Syirbini, Syekh Zakaria Al-Ansari, yang ada kitab Tuhfah di Hayat Mughni itu, yang Syekh Sabila Muhtadi itu, Syekh Muhammad Arsyad Banjari, dia simpulkan masuk dalam kitab nama Sabila Al-Muhtadi. Itu mujtahid orang awam. Ali nak mampu, tapi mujtahid tahap orang awam. Apa tu lagi atas tu? Oh, tak tahu. Atas tu lagi gila. Tahap Syekh Ibn Hajar pun orang duk pakai fatwa dia. Jadi pandangan Mu'tabar mazhab dua ni duk pakai, Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Hasil daripada tapisan demi tapisan mazhab daripada Imam Syafi'i sampai sekarang. Batu tak ada mengajar kita al-um. Sebab mu takkan faham maksud Imam Syafi'i itu. Bila baca kita al-um, dia mulai ikut kepala otak, confirm. Sebab anak murid pun dia buat mukhtasar al-um tu panjang dah. Lepas tu di bawah dia Imam Haramain buat Nihayatul Matlab 40 jilid. Dia meringkaskan pula kitab-kitab anak murid Imam Syafi'i jadi 40 jilid. Harga sekarang 3,000. Sama dicetak 2,000, 3,000 gitu lah. 30 jilid gitu lah. Besar soalnya. Mari anak murid Imam Ghazali, mari ringkas jadi Al-Basit. Ringkas dulu. Lebih kurang 12 jilid. Panjang, dia ringkas lagi jadi Al-Wasit. Jadi 8 jilid. Panjang lagi, ringkas lagi jadi Al-Wajiz 4 jilid. Ringkas lagi, tak tahu nak ringkas dah, Al-Khulasah 2 jilid. Al-Wajiz disyarah oleh Imam Rafi'i yang kita kata tadi mujtahid mazhab. Dia panggil Al-Aziz Syarhul Wajiz. Syarah Wajiz dia, syarah Al-Wajiz ni pula dia buat 2 kali. Asy-Syarhul Kabir, satu Asy-Syarhus Shaghir dulu. Dalam kitab fiqh kalau kita jumpa, dia kata Rafi'i dalam syarhai. Contoh, kalau kita jauh ya. Kata Imam Rafi'i dalam syarhai. Syarhai itu 2 syarah. Syarhul Kabir, Syarhus Shaghir. Dua-dua itu syarah Al-Wajiz. Imam Rafi'i buat kitab apa nama tadi? Asy-Syarhul Kabir. Diringkaskan pula oleh Imam Nawawi jadi Rawdatul Talibin wa 'Umdatul Muftin 10 jilid. Lepas Rawdatul Talibin wa 'Umdatul Muftin diringkaskan lagi oleh Imam Ibnu Muqri. Jadi namanya Rawdatul Talib. Lebih kurang 5 jilid. Rawdatul Talib pula disyarahkan pula oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari jadi Asnal Matalib syarah Rawdatul Talib. Makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Kemudian Imam Rafi'i ada buat satu kitab lagi namanya Tahrir. Katanya tu ringkasan daripada kitab Al-Wajiz. Al-Tahrir pula diringkaskan pula dan ditambah sikit oleh Imam Nawawi jadi Minhajul Talibin wa 'Umdatul Mufti. Minhajul Talibin itu silibus fiqh dalam mengaji kitab, silibus fiqh terakhir sekali. Silibus fiqh terakhir sekali tu. Bukan terakhir sekali ada. Minhajul Talibin pula disyarah oleh 3 anak murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekh Khatib Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj, Syekh Ramli Nihayatul Muhtaj.
Minhajul Talibin tadi tak puas hati, Syekhul Islam Zakaria Ansari tak puas hati lagi, dia ringkas jadi Manhajul Tullab. Manhajul Tullab dia jadi matan, lepas tu jadi syarah pula, syarah Manhajul Tullab panggil Fathul Wahhab. Itu orang pondok ngaji lah. Lepas tu Wahhab kan tu. Banyak-banyak tak pisah tu. Jadi Fathul Wahhab. Manhajul Tullab tu pula diringkaskan oleh Syekh Al-Malibari. Bukan ringkas, lebih kurang dia ambil poin-poin tu. Jadi kitab matan Qurratul Ain. Qurratul Ain disyarah lagi oleh pengarang yang sama.